Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, untuk video kali ini, kita akan sambung bab 1 iaitu 1.3. Okay, so 1.3 ialah rangsangan dalam gerak balas tumbuhan. Kalau sebelum ni kita tengok rangsangan dan gerak balas dalam manusia. So, sekarang tengok dalam tumbuhan. So, sebenarnya tumbuhan pun bergerak balas terhadap rangsangan. Okey, apakah rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan? Yang pertama ada cahaya, air, graviti, sentuhan. Okey, ada 4 rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. So, bagaimana tumbuhan bergerak balas? Ialah melalui tropism dan juga gerak balas nasti. So, kita akan kupas satu persatu apa itu tropism. Okey, tropism ialah gerak balas terhadap rangsangan seperti cahaya, air, graviti dan juga sentuhan. Okey, tropism ada dua. Satu ialah tropism positif iaitu bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan. Manakala tropism negatif pula ialah bahagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi rangsangan. Dan tropism ini berlaku dengan kadar yang perlahan dan kita tak nampak. Kurang ketara, kita tak nampak pun tropism ni berlaku. Sedar-sedar je, pokok dah tinggi. Sesedar je, akar dah ada dekat bawah. Okey, ada 4 jenis tropism. Okey, yang pertama kita namakan dia phototropism. So, kalau foto adalah cahaya. Hydrotropism, hydro ialah air. Geotropism, ini adalah rangsangannya ialah graviti. Dan thigmotropism, rangsangannya ialah sentuhan. Apa itu phototropism? Tadi saya cakap gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan cahaya. Okey, so prototropism positif ialah pucuk tumbuhan, kerana pucuk tumbuhan yang akan tumbuh ke arah cahaya. Okey, kenapa pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya? Sebab kita tahu pucuk ataupun daun tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Manakala phototropism negatif pula ialah akar, kerana akar menjauhi cahaya. Okey, hydrotropism. Balik sikit. Okay, hydrotropism ialah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan air. So, apa yang bergerak ke arah air ialah akar tumbuhan yang kita namakan dia hydrotropism positif. Kenapa dia bergerak ke arah air? Sebab tumbuhan memerlukan air dan juga garam mineral untuk terus hidup. Dan hydrotropism negatif ialah pucuk tumbuhan kerana pucuk tumbuhan menjauhi air. Okay, yang seterusnya, alih sikit muka cikgu ni. Okay, geotropism. Okay, geotropism tadi rangsangannya ialah terhadap graviti. So, geotropism positif iaitu akar tumbuhan akan tumbuh ke bawah mengikut arah graviti. Dan kenapa dia akan tumbuh ke bawah? Sebab akar ni dia akan mencekam tanah untuk menstabilkan kedudukan tumbuhan. Dan geotropism negatif pula ialah pucuk tumbuhan yang tumbuh ke atas menentang arah graviti. Cikgu tertinggal pula kat situ. Okey, kejap ya. Okey. Antara geotropism dengan hydrotropism, dia macam berkait rapat. Tapi tumbuhan dia akan lebih ke arah hydro lah, akan lebih ke arah air. Jadi kalau katakanlah dekat bawah tak ada air, akar akan dan dekat atas yang ada air, so akar akan naik ke atas lah. Boleh rujuk buku teks awak. Kita akan tak ada. Nanti kita buat eksperimen untuk menunjukkan yang akar sebenarnya dia lebih ke arah hydrotropism lah, ke arah rangsangan air. Okey, seterusnya kita ada thigmotropism. Okey, thigmotropism ialah gerak balas terhadap rangsangan tumbuhan. Okey, thigmotropism positif ialah suluh paut atau batang yang melilit berpaut pada sebarang objek atau tumbuhan lain yang bersentuhan dengannya. Okey, kenapa macam ni? Sebab dia nak pastikan dia tumbuh dan menegak untuk dapat cahaya matahari dan mencekam objek untuk memperoleh sokongan.
Dia macam, sebenarnya dia punya batang lembut. Jadi dia perlukan sokongan, so dia akan berpaut pada objek yang lebih keras lah. Sama ada berpaut pada kayu ke, berpaut pada pagar ke, contoh macam pokok bunga seri pagi tu. Manakala yang negatif pula ialah akar lah. Dia tak akan pergi melekat kat mana-mana, yang dia tahu cari air je. Itu thigmotropism, rangsangannya sentuhan. Dan ada, ni contoh. Nampak tu ada bunga seri pagi, timun. Itu thigmotropism. Ada satu lagi iaitu gerak balas nasti. Yang tadi dah habis. Sebab tadi kan gerak balas ada dua. Tropism dengan gerak balas nasti. So sekarang kita masuk gerak balas nasti. Kalau tropism tadi ada 4 jenis. Phototropism, hydrotropism, geotropism dan juga thigmotropism. Yang ni gerak balas nasti bukan dalam tropism. So apa benda gerak balas nasti tu? Gerak balas nasti ialah rangsangan, gerak balas terhadap rangsangan sentuhan juga, tapi dia tidak bergantung pada arah rangsangan tu. Kalau tadi untuk thigmotropism, dia bergantung kepada arah. Maksudnya dia akan bergerak ke arah objek yang bersentuhan dengan dia. Dia akan follow objek tu. Kalau melilit ke atas lah. Sebab dia nak dapatkan cahaya matahari. Tapi untuk gerak balas nasti ni suka hati dia lah. Dia nak bergerak macam mana pun. Yang penting dia bergerak balas terhadap sentuhan. Dan kebiasaannya, dia memang berlaku lebih cepat daripada tropism. Contohnya pokok semalu bergerak balas terhadap sentuhan dengan mengucuk apabila daunnya disentuh. Tahu kan pokok duri semalu tu? Gerak balas nasti inilah yang dekat dalam gambar ni, pokok duri semalu. Gerak balas nasti ini bertindak sebagai pertahanan pokok semalu daripada musuh dan angin yang kuat. Maksudnya fungsi gerak balas nasti ni adalah untuk pertahanan kepada pokok tersebut. Ini contoh lain gerak balas nasti. Ini pokok ni cikgu tak tahu nama apa. Lagi ada periuk kera pun ada gerak balas nasti. Untuk periuk kera pula dia macam trap. Macam trap binatang kan. Macam ni pun trap binatang juga. Tapi cikgu tak tahu ni nama apa pokok ni. Dia sama macam periuk kera yang awak makan buat ketupat periuk kera tu. Apakah perbandingan antara tropism dengan gerak balas nasti? Kedua-duanya bergerak balas terhadap rangsangan. Iaitu rangsangan sentuhan. Dan perbezaannya ialah gerak balas tropism adalah perlahan, manakala gerak balas nasti berlaku lebih cepat. Itu saja gerak balas. Itu saja rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Bye.